Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga anda semua sihat walafiat, ya, di samping keluarga dan rakan-rakan. Jadi tajuk yang saya cuba untuk kupas ataupun kita cuba bincangkan pada hari ini ialah intai kami antara nampak atau singkatannya IKAN, ya. Jadi apakah yang saya cuba garap ataupun saya cuba untuk terangkan melalui tajuk ni? Jadi saya sebagai seorang pustakawan, saya melihat diri saya ini antara kosong hingga 100%. Tugasan kami yang utama adalah tentang memberikan ruang ataupun memberikan peluang, memberikan jurang-jurang antara orang yang tidak dapat membaca dengan orang yang dapat membaca. Jadi peluang ini kami gunakan sepatutnya sebaik-baiknya lah kita optimalkan seharian kita bertugas, ya, dalam seharian. Jadi antara buku yang pertama dengan buku yang terakhir kita baca mungkin telah beribu-ribu buah buku, ya. Jadi pada sesi kali ini dalam sesi bicara karyawan profesional yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, saya Dr. Khasiah Zakaria daripada Universiti Malaya cuba untuk melihat apakah sebenarnya tajuk ini kaitannya dengan tugasan kami seorang pustakawan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tentunya kita pernah lihat filem ini, ya, daripada yang diterbitkan daripada tahun 1965, ya. Tajuknya Gurindam Jiwa, ya. Filem Melayu ini ada beberapa bait ataupun rangkap dalam lagu yang saya sangat suka dengar lah, iaitu tajuk lagunya ialah Intai Kami Antara Nampak, Esok Jangan, Rindu-rinduan. Jadi saya ambil rangkap itu dan saya kaitkan dengan sebarang aktiviti yang saya lakukan, ya, seharian. Di antaranya lah saya cuba untuk melihat intai apa, ya. Mengapa perkataan intai itu perlu ada, ya, di sini. Kerana saya rasa kalau kita seorang pustakawan, kita tidak mengintai-intai, tapi kita terus saja ke rak-rak buku dan terus menyusun buku lah. Itu kebiasaan kita setiap hari, ya. Daripada rangkap pertama ini, saya cuba untuk melihat bahawa rangkap ini kita jangan pernah merasa bosan lah. Sering kalilah kita mengintai, ya. Tadi saya terjumpa satu blog, ya, Sofia mencari diri.blogspot.com. Beliau juga telah mengupas sendiri, ya, makna lagu ini. Jadi beliau mengatakan bahawa pada rangkap pertama ini dia bermaksud janganlah kita pernah merasa bosan untuk mencintai Allah, ya, walaupun sedikit cinta itu berpanjangan, ya. Maksudnya sedikit tu ialah intaian tadi itu. Jadi sama juga dengan maksud yang saya ingin sampaikan di sini. Apabila saya menggunakan perkataan intai kami antara nampak itu, intailah kami-kami itu ialah buku-buku ataupun ilmu-ilmu ataupun sesiapa yang berilmu. Seringkalilah merujuk kepada mereka, ya. Terutama saya lihat di sini ialah pakar-pakar ataupun para ilmuwan, ya. Rujuklah mereka. Lihatlah buku, rujuklah para ilmuwan. Maksudnya sentiasalah kerap kali mengintai-intai dan mencari peluang, ya, untuk kita sentiasa melihat, sentiasa berdiskusi tentang alam ini, tentang dunia ini. Jadi jangan sesekali kita lupakan atau jangan sekali-kali kita biarkan ada ruang antara kita dengan ketidakfahaman, antara kita dengan ketidakbenaran, ya. Kesemua ini perlu digarap, dilihat, diolah, dirapatkan lagi. Jadi tidak ada jurang sepatutnya antara kita dengan maklumat-maklumat yang tepat dan jelas, ya. Jadi saya pun ada juga cuba untuk melihat pada konsep IKAN ini, ya. Konsep ni saya cadangkan kepada diri saya dah, ya, supaya saya sebagai seorang pustakawan janganlah terlampau sangat melihat kepada proses pentadbiran sahaja, ya. Kita beli buku, kita mengkatalog buku tersebut, kita beri pinjaman bahan. Seolah-olah buku itu hanya untuk pengguna perpustakaan saja. Dan kita selaku pentadbir kepada buku tersebut, kita biarkan, kita tidak mengambil peluang untuk membaca buku tersebut dan mengambil isi-isi yang baik-baik itu dan memperkasakan data atau minda kita supaya kita menjadi lebih bijaksana. Jadi kalau
kita tidak mengintai daripada buku-buku tadi, kita biarkan buku-buku tadi dibeli dan diletakkan saja di atas rak, sama ada ataupun tidak pengguna yang akan meminjamnya, kita pun tidaklah begitu hirau ya, sebab kita terlampau fokus ya, beli katalog letak atas shelf. Jadi itulah sebab seolah-olah kita ni hanyalah macam seperti mesin sahajalah kalau begitu ya. Jadi saya ingin mencadangkan supaya lihatlah, ambillah buku tersebut dan belik-beliklah dan lihatlah dari antara kulit ke kulit itu apakah pengetahuan dan ilmu yang kita boleh dapati supaya dia membantu kita untuk melihat kepada seluruhan kehidupan kita itu menjadi lebih optimal, lebih bagus ya. Jadi saya kaitkan pula dengan hierarki data maklumat ilmu kebijaksanaan ya yang telah dicadangkan oleh Eckhoff ya pada tahun 1988. Eckhoff melihat kepada transformasi idea ya kepada yang berdasarkan kepada penambahan, penyaringan ya, pengurangan dan transformasi. Merupakan idea yang beliau telah cuba untuk bentangkan. Kerana selain daripada menjadi sebab atau usaha untuk menyaring aktiviti ilmu, hierarki ini berbentuk piramid mencadangkan bahawa dalam data yang menggunung ya, kebijaksanaan hampir tidak wujud ya. Kita terlampau banyak beli buku tetapi kita tidak mengambil ilmu dan kita tidak mengolah ilmu tersebut untuk menjadikan kita lebih bijaksana. Jadi formula Eckhoff ini membolehkan kita bertanya, apakah arus menegak ataupun menambahkan data yang dikumpulkan di dalam diri kita itu membantu kita menjadi lebih bijak? Tentulah jawapannya ialah ya ya, kerana sepatutnya ya kalau dilihat kita bandingkanlah antara sebuah perpustakaan yang banyak buku dan antara perpustakaan tidak ada buku ya, yang kurang buku. Jadi antara orang yang biasa membaca, menambah ilmu ataupun menjadikan dirinya itu perpustakaan, iaitu ilmu yang bertambah-tambah setiap hari itu, adakah itu orang yang lebih bijak ataupun mereka itu tidak bijak? Ataupun perpustakaan yang lebih banyak buku itu lebih baik ataupun perpustakaan yang tak ada buku ataupun tak ada koleksi itu lebih baik? Di mana kita dan mengapa kita mengumpul lebih banyak? Namun sering kali kita katakan bahawa kita rasanya sewajarnya lah ya, hierarki data maklumat ilmu kebijaksanaan ini menghasilkan usaha untuk menentang kerosakan. Kerana bertambahnya ilmu, maka kita tentu dapat menolak maklumat yang salah. Kalau lebih banyak ilmu, kita dapat menolak sebarang kesilapan ataupun kejahilan ataupun kebodohan ya. Jadi hasil hubungan antara konsep IKAN dan DMIK yang dibentangkan oleh Eckhoff ini sepatutnya menyumbang kepada pemahaman kita mengenai kontur dan had pengetahuan yang sepatutnya ada pada setiap seorang diri seorang pustakawan ataupun secara amnya sesiapa sajalah walaupun kita bukan pustakawan ya. Jadi saya cuba untuk kaitkan hierarki DMIK dan falsafah IKAN yang saya telah lihat daripada lagu tadi ya. Jadi bila saya melihat semula penerangan yang diberikan oleh Sofia, saya sebenarnya sedar bahawa kita sebagai seorang pencari ataupun sebagai seorang yang manusia lah, sebagai manusia kita perlu sentiasa mencari, kita perlu sentiasa mengurangkan jurang-jurang kejahilan ya, jurang-jurang kebodohan. Jadi perkataan intai itu sendiri ya, saya maknakan bahawa usaha yang tidak pernah lupus ya, daripada mula kita faham untuk membaca, kita tahu untuk membaca, bacalah apa pun agar dia membantu kita mencari ruang atau jurang perbezaan antara tidak faham dan kepada lebih faham, dan cubalah kita untuk rapatkan jurang tersebut. Perkataan kami di situ adalah kelompok atau komuniti yang telah dikenal pasti. Sesebuah perpustakaan, misalnya perpustakaan universiti ya. Perpustakaan universiti itu ya berada dalam satu kelompok komuniti. Misalnya kalau saya ambil contohlah Universiti Malaya itu sendiri, dia berada di dalam satu suasana yang sangat di tengah-tengah bandar ya. Kalau dalam bahasa Inggerisnya smack ya, in the middle of a city ya. Jadi di lembah pantai itu komunitinya adalah komuniti terpelajar dan mereka juga ada kuasa ekonomi untuk membeli, menambah pengetahuan ataupun membeli buku di rumah masing-masing ya. Dan kelompok ini berada di sekitar Universiti Malaya. Itu maksudnya. Ya antara perkataan antara ni ya, setiap komuniti ada lapisan ya, antara lapisan yang perlu dikenali dan didekati dengan penuh hikmah lah. Jadi kalau kita lupa bahawa di antara individu yang pertama dengan individu yang ke-10 itu,
kita tidak kenal, kemungkinan matlamat kita sebagai sebuah perpustakaan untuk memandaikan komuniti itu tidak sampai, kerana antara orang yang pertama dengan orang yang ke-10 mungkin kita tak sedar. Kita tidak sedar bahawa antara mereka jurang dia terlampau besar. Jadi peranan seorang pustakawan, bagaimanakah kita untuk mendekati setiap lapisan masyarakat tadi itu. Jadi itulah satu yang sangat saya rasa mencabarlah ya. Dan perkataan terakhir ialah nampak ya. Nampak bermaksud sekarang ini ya. Kita nampak sekarang ni. Bila kita tak nampak nanti, kemungkinan kita mata kita dah kurang nampak, mata kita telah ditutup ya, rapat. Mata kita dalam keadaan yang tidak mampu. Kita tak mampu, tak ada kuasa ya. Sudah tak ada kuasa ataupun kita sudah tiada lagi di dunia ini ya, pada masa itu. Jadi matlamat kita untuk mencari ruang dan mengenal pasti kelompok-kelompok ini perlu dilakukan sekarang. Semasa kita nampak dan masa kita ada kuasa. Jadi itulah saya lihat bahawa saya mencadangkan perkataan IKAN ini ya, akronim IKN ini adalah jika dibandingkan dengan DIKW oleh Eckhoff, sebenarnya dia saling berkaitan ya. Kalau di pihak IKAN, konsep saya adalah melihat kelompok-kelompok yang ada jurang-jurang tadi. Di peringkat Eckhoff juga melihat bahawa data, maklumat, pengetahuan dan kebijaksanaan itu tidak boleh berlaku sekiranya tidak ada penambahan ya, antara satu data dengan satu maklumat, dengan pengetahuan dan juga dengan kebijaksanaan yang kita ingin capai. Jadi dia sering bertambah ya. Setiap hari sepatutnya dia bertambahlah, kerana kalau kita tak bertambah seperti yang dicadangkan oleh Imam Al-Ghazali, mereka yang tidak menambah kebaikan, tidak bertambah dari segi kesarjanaan ataupun ilmu ya, adalah orang-orang yang celaka ya, orang yang tidak baiklah sepatutnya hari ini ya lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Jadi itulah yang saya cuba garapkan daripada perkataan IKAN tadi. Seterusnya ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin cuba jalinkanlah mengapa saya menggunakan rangkap ini ya, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak ya, esok jangan layu rindu-rinduan. Jadi kalau boleh ya, saya ingin mencadangkan kepada semua rakan-rakan pustakawan, sentiasalah mempromosikan data, ilmu ya, maklumat dalam koleksi ya, terutama dalam koleksi yang telah kita beli ya, dengan harga yang mahal ya, jutaan ringgit. Jadi kerana selepas kita tidak lagi bertugas sebagai seorang pustakawan, janganlah sesal kerana kita tak ada kuasa lagi untuk menyuruh siapa pun menggunakan koleksi itu. Mungkinlah boleh dari segi sedikit-sedikit lah. Tapi sekarang ini ya, pada masa kita sedang bertugas ini, kita sentiasalah bantu rakan-rakan pustakawan kita agar cuba untuk mengambil apa sahaja yang ada di dalam koleksi perpustakaan tadi dan menggunakannya untuk kemaslahatan hidup, untuk menjadikan kita lebih bijak, untuk menjadikan kita tidak mudah ditipu ya. Kita dengar selalu saja ya, rakan-rakan kita ataupun masyarakat kita yang sering tertipu ya. Jadi kita perlulah tidak termasuk dalam golongan itu ya. Dan kalau boleh kita menjadilah rakan-rakan yang sering menasihati rakan-rakan yang lain agar tidak mudah kita ni ditipu. Baik, seterusnya saya ingin lihat kembali kepada peranan pustakawan. Pustakawan ini sebenarnya banyak peranan. Tapi hari ini saya ingin bentangkan hanya 5 sajalah. Yang pertama, pustakawan ini dia membantu masyarakatnya mencari maklumat dengan tepat ya. Bukan maklumat yang sembarangan. Dan ada kaedah-kaedah dan strategi-strategi yang boleh digunakan dan telah digunakan oleh pustakawan berpuluh-puluh tahun. Dan kami memang ada kepakaran dan kebolehan itu untuk mencari maklumat dengan tepat ya, dengan cepat ya. Dan kedua ya, kita sebagai seorang pustakawan, kita mengurus mengurus rakan-rakan pustakawan di samping memberikan mereka tugasan-tugasan untuk membangun, untuk mengarahkan mereka supaya ada aktiviti-aktiviti yang berkait dengan membaca,
aktiviti yang berkait dengan pencerahan tentang maklumat-maklumat tentang literasi dan sebagainya kepada komuniti. Jadi program-program ini sentiasa dilaksanakan ya. Malahan ya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ya sepanjang hidup saya sebagai seorang pustakawan, sememangnya lah banyak tugas kita yang menjurus kepada pengurusan uh, pustakawan dan juga pustakawan-pustakawan yang terlibat dengan literasi maklumat, membaca dan sebagainya ya. Dan yang ketiga, sebagai seorang pustakawan, kita sepatutnya fokus kepada 3 aspek. Kepada perkhidmatan pengguna, kepada perkhidmatan teknikal. Teknikal ni banyak perkara. Kemungkinan yang pertama sekali ialah tentang pengurusan ICT, server dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah bidang kita ialah mengurus seharian apa tugasan pengurusan pejabat. Misalnya dari segi penghantaran surat, dari segi pemfailan surat ya. Kalau kita tak tepat menggunakan kaedah-kaedah yang telah digunakan oleh masyarakat sekitar kita sejak bertahun-tahun dahulu, tentang misalnya kita menggunakan pemfailan yang dicadangkan oleh Arkib Negara Malaysia. Jadi kalau kita tidak menggunakan apa yang dicadangkan oleh mereka, tentunya surat kita tunggang langgang lah ya. Kita tak jumpa surat-surat kita ya, kerana kaedah pemfailan salah. Kita tak jumpa surat dan kita tidak dapat merujuk surat tersebut, dan kita membuat arahan yang salah kerana kita tidak ada maklumat di tangan kita. Jadi sepatutnya bila kita berada di pengurusan pejabat di perpustakaan itu, sepatutnya kita patutlah menjadi lebih profesional lah ya. Sebab kalau kita tidak memberikan pemfailan yang betul, surat tidak ditemui. Dan bila tidak ditemui, seperti jugalah kalau kita mencari maklumat itu tidak ditemui dan kita tidak dapat menambah kepada pengetahuan kita apakah cara terbaik untuk melaksanakan sesuatu tugas. Bayangkan ya, itulah ya. Sepatutnya sebagai seorang pustakawan kita lebih berstruktur ya, kita lebih pandai mengemas ataupun mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan dokumen, buku dan sebagainya. Yang keempat, tugas kita selalunya ialah berkait dengan pengurusan keseluruhan daripada luar ya, pintu masuk itu, sehinggalah kepada keluarnya bahan kita dipinjam oleh masyarakat. Saya lihat bila kita berada di pintu depan ya, adakah pintu depan kita menarik minat pengguna untuk hadir? Adakah pintu depan kita mengalu-alukan kehadiran semua pelajar-pelajar ataupun komuniti kita, ahli komuniti kita? Adakah muka depannya ataupun pintu utama itu tidak seronok? Tak ada siapa pun kisah kalau kita masuk ke, kita tak masuk ke kan. Jadi kita tidak ada siapa sambutan, tidak menyambut. Jadi pengurusan ini penting ya, pengurusan untuk welcoming ya, macam kita silakan hadir. Kalau kita buat jamuan di rumah kita, sama semasa hari raya ataupun semasa kita menyambut membuat kenduri lah ya, kenduri dan sebagainya. Kalau kita biarkan saja tetamu datang ya tanpa kita menyambutnya, apa perasaan tetamu tersebut? Tentunya rasa tidak seronok. Jadi inilah usaha-usaha public relation lah ya. Maksudnya kita dengan senyum ya, kita menyambut kehadiran para pelanggan kita ya. Seperti juga kita senyum bila mereka datang ke rumah kita kerana mereka dijemput untuk hadir kenduri kahwin dan sebagainya. Betul? Kan? Jadi yang terakhir ialah kita ini ya, sebagai seorang pustakawan, wajar sangat, wajar ya, untuk kita membaca segala buku yang ada sepatutnya. Dan sepatutnya kita sebagai seorang pustakawan cubalah dekati setiap rak yang ada di dalam perpustakaan kita. Ya, mungkin tak banyak, satu hari mungkin kita boleh baca 1 atau 2 buah buku ya. Dapat buka muka surat depan dan muka surat belakang. Misalnya muka surat depan ada kandungan ya, kandungan buku. Dan muka surat yang terakhir sekali mungkin kita dapat lihat indeks belakang buku. Kedua-dua ini sangat penting ya. Kalau kita tahu ya kelebihan mengetahui bagaimana untuk membaca kedua-dua ini, sebenarnya kedua-dua perkara ini ya, kandungan muka surat buku dan juga indeks belakang buku ini telah dapat membantu kita untuk mengetahui apakah kandungan keseluruhan buku tadi. Jadi kita jarang guna. Kadang-kadang pun kalau kita lihat penerbitan di Malaysia
kita jarang melihat indeks belakang buku. Ya. Tapi indeks belakang buku telah ada, telah wujud, dan pustakawan boleh bantu kalau sekiranya ada penerbit ataupun penulis buku yang ingin membuat menulis buku. Benarkan kami untuk mengindeks kandungan keseluruhan tadi, dan kita bentangkan dalam barisan keyword ataupun kata kunci yang boleh. Kata kunci tadi misalnya tentang ikan, ikan di buku surat berapa. Jadi indeks belakang buku ni kita boleh rujuk berapa kali perkataan ikan itu ada digunakan dalam sesebuah buku. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara ni sebenarnya kita nampak macam tak nampak. Kerana itu saya suka sangat perkataan intai kami antara nampak. Intailah, kerana kita tidak pernah melihat apakah kandungan buku itu. Kenapakah buku itu ditulis demikian? Adakah ada kandungan, muka surat kandungan, ada muka surat untuk indeks belakang buku, ada indeks untuk penulisan, ada indeks untuk subjek dan sebagainya. Kita tak pernah fikir, sebagai seorang pustakawan kita biarkan atau benarkan ataupun tidak benarkan. Kita pun kadang-kadang kita pun sama juga seperti orang lain, kita biarkan saja perkara-perkara seperti itu terbiar, Dan saya juga melihat kepada keperluan seorang penerbit bila dia menerbitkan buku, konsep sebuah perpustakaan itu dia berkait dengan konsep sebuah buku, Kalau kita lihat sebuah buku itu, dia ada buku, Kalau saya ambil sebuah buku di sinilah, Saya ambil contoh ni. Ini buku tentang Bandar Mesra Manusia. Buku ini telah diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaya, dilancarkan dengan begitu gahlah sekali. Dan saya dapat melihat apa yang ada di muka surat hadapan, tentunya kita dapat melihat kandungan, surat kandungan, kita dapat kandungan muka surat buku ini tersebut, tengok nampak, dan yang terakhir sekali, buku ini ada apa? Ada indeks belakang buku, di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Ada indeks belakang buku. Jadi kedua-dua ini sebenarnya membantu kita, walaupun kita tidak habislah muka demi muka kita baca, namun kedua-dua itu dapat membantu kita mengetahui keseluruhan, dapat mengetahui apakah sebenarnya yang ingin dituliskan ataupun diterangkan oleh penulis. Jadi konsep perpustakaan kini, kalau dulu kita kata setiap perpustakaan mesti ada koleksi, tuan-tuan dan puan-puan. Koleksi itu dalam bentuk bercetak seperti buku ni, seperti buku ni. Tapi perpustakaan sekarang dah berubah kepada berbagai. Kita ada koleksi elektronik, kita ada koleksi digital, dan kita ada berbagai koleksi multimedia dan juga artifacts, Artifacts ini kita tidak dapat, mungkin kita tidak dapat pinjam lah, tapi kita dapat lihat dan kita dapat tahu kerana kita mengindeksnya menggunakan kaedah indeks yang tertentu. Misalnya sebuah artifacts, katakanlah ini adalah artifacts, Artifacts ini dalam saya bagi contoh sajalah, bagaimana untuk menerangkan sebuah topeng muka, topeng muka untuk supaya orang tahu apabila melihat kepada data atau metadatanya, bahan itu adalah topeng muka, Jadi perkara-perkara ini juga menjurus kepada sebuah buku, Kita ada tajuk, kita ada nama penulis, kita ada berapa lebar buku ni, dan kita ada berapa, kita tahu apabila kita teringat tentang tajuk ini ditulis dalam warna merah dan ada gambar orang yang berdiri di sana. Jadi kaedah kita untuk mengingat sesuatu perkara itu adalah melalui fakta-fakta yang tadi itulah, yang kita intai tadi, sedikit-sedikit tadi. Jadi tidak keseluruhan perkara boleh dipegang, tidak keseluruhan perkara boleh digarap dengan begitu holistik, dengan begitu jelas. Sebab itu intaian-intai ini perlu dibuat. Kalau kita lihat berbalik kepada konsep sebuah perpustakaan, dia sepatutnya dia menjadi satu conduit ataupun sebagai pengantara antara manusia pertama dengan manusia yang kedua, antara pustakawan dengan community, antara penerbit dengan mungkin sasaran pembaca untuk terbitannya. Jadi perpustakaanlah berada di tengah-tengah tadi, Dan kita sebagai seorang pustakawan, kita harus melihat bahawa apabila berlaku golongan-golongan yang menulis seperti ini untuk
meletakkan buku mereka di dalam perpustakaan, adakah kita sering kali lupa bahawa kita tidak pernah mengintai bahan-bahan tadi? Kita biarkan. Jadi kita tak perlu rasa risau pun ya kalau kita tak tahu tentang buku tu. Tidak boleh begitu ya. Jadi sering kali kita perlu tahulah, kalau boleh ambillah masa dan ruang untuk kita membaca salah satu buku ataupun 2-3 buah buku sehari koleksi yang ada dalam perpustakaan. Seterusnya ialah ada satu kenyataan yang mengatakan bahawa Malaysia among the world's top spender of books but not the most read. Jadi pada saya statement ini mungkin benar ya, dan kerana ada sebuah soal selidik yang telah dibuat oleh satu agensi, dan mungkin dia tepat pada masa itulah. Jadi saya harapkan sangat kenyataan ini akan berubah dan telah berubah ya. Kerana mungkin baguslah juga sebenarnya ya, ada kita patut rasa bangga jugalah kerana kita membantu industri buku dengan membeli sebanyak-banyaknya ya. Dan kita ada banyak pesta buku ya, setiap negeri ada pesta buku. Negeri Selangor ya, paling saya lihat paling besar di Negeri Selangor ada pesta buku setiap tahun, dan di Kuala Lumpur juga ada pesta buku antarabangsa setiap tahun. Dan kesemua ini sebenarnya membantu kita untuk memilih buku-buku yang baik untuk kita bawa balik dan baca. Jadi pada saya balik kepada kenyataan ini, pada saya tak ada masalah. Belilah sebanyak-banyaknya ya, bantu rakan-rakan kita sebagai penulis, sebagai penerbit buku ya. Namun setelah beberapa tahun berada di dalam shelf ya, misalnya di belakang saya ini ada shelf, berapa buah buku yang kita telah beli? Adakah semua buku itu dibeli dan dapat kita baca pada masa tersebut dan kita faham kandungannya pada masa tersebut? Ya, ada seorang ustaz yang mengatakan kepada saya bahawa ya, bila kita membaca Quran ya, kalau kita lihat kalau dalam Quran ini, dalam ayat yang pertama yang mungkin kita baca tentang Iqra misalnya, makna yang kita faham pada masa kita baca pada masa tersebut berbeza ya, dengan sekiranya kita baca lagi sekali di minggu hadapan. Sama juga ya, sekiranya saya membaca tentang buku ini ya, buku yang mesra manusia. Mungkin pada kali pertama saya memahami makna ya, iaitu tentang mesra manusia itu adalah dia begitu sesuai lah bandar itu untuk diduduki oleh manusia-manusia yang telah yang berada di situ. Maksudnya bandar itu seronok untuk diduduki ya. Kita ingin tinggal di bandar yang bersih tentunya ya, yang menarik, yang banyak pokok, dan kemudahan-kemudahan seperti public transport pun banyak ya. Dan tentunya kita ingin bandar yang seperti itu. Tapi kemungkinan bila saya membaca pada tahun hadapan, saya melihat lagi lebih dalam ya, mesra kepada manusia itu mungkin lebih lagi. Mungkin memerlukan satu lagi, saya telah berfikir bahawa pada masa yang 2 tahun akan datang, saya berfikir bahawa badan mesra manusia itu perlu ya ditambah lagi dengan agar dia mesra juga dengan haiwan ataupun alam ya. Iaitu kita tidak boleh membunuh kucing ya, sewenang-wenangnya ya, kita perlu hidup bersama dengan kucing. Jadi kucing pun ada tempatnya. Jadi makna itu berbeza antara tahun lepas dengan tahun yang akan datang. Ini sama juga dengan kalau kita membaca Al-Quran ya, itu saya rasa benar, kerana kalau kita baca hari ini dengan esok kita tak sama makna dia. Kita rasa berbeza kerana pendekatan kita pada masa tersebut berbeza ya. Seterusnya ialah peranan pustakawan dalam literasi maklumat. Tentunya saya tidak menolak ya bahawa tuan-tuan dan puan-puan sedar bahawa inilah peranan yang paling-paling telah dilaksanakan dengan baiknya oleh pustakawan di Malaysia dan juga di antarabangsa ya. Pustakawan mengajar bagaimana untuk mengetahui media itu bagaimana, kaedah membuat penyelidikan itu bagaimana, bagaimana untuk berfikir secara kritikal menggunakan fakta-fakta tertentu. Dan yang terakhir adalah mungkin ya, kita sebagai seorang pustakawan telah memaklumkan bahawa adalah tidak molek kalau kita mengambil sebiji-sebiji ya, ataupun kita ambil dipanggil copy and paste ni ya. Etika kita sebagai seorang pustakawan sama ya sebenarnya dengan sekiranya kita mengambil satu pensel di pejabat dan bawa balik rumah
untuk diberikan kepada anak kita. Etiknya salah. Jadi kita tidak boleh ambil barang-barang di pejabat misalnya untuk bawa balik ke rumah dan gunakan sebagai hak peribadi. Dia punya kesan sama, iaitu mencuri. Ya, kalau kita menggunakan maklumat orang lain tanpa memberikan sumbernya, kita boleh dituduh sebagai seorang pencuri. Ya. Dan seterusnya ialah tentang SDG. Ini saya ingin kaitkan dengan ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Jadi bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan, ya, segala-galanya di dunia ini yang ada, ya. Daripada yang kita nampak, yang tak nampak, yang kita pernah dengar dan kita tak pernah dengar, yang pernah kita baca, yang tak pernah kita baca, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak kaitkan dengan agenda 17, ya, yang dibentangkan oleh UNESCO, ya, dalam Global Goals, ya. Nombor 1 hinggalah nombor 17. Apakah kaitannya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Dan apakah kaitannya dengan Al-Quran? Sebenarnya keseluruhan 17 itu, kalau tidak pun telah dibentangkan dengan baiknya oleh UNESCO, ya, untuk Sustainable Development Goals, sebenarnya dia menjurus kepada ayat-ayat Al-Quran. Betapa tidak? Kalau tuan-tuan baca, ya, saya ingin rujuk kepada surah Ibrahim, ya, ayat ke-27, ya, yang maknanya lebih kurang, pohon yang baik itu akarnya, ya, teguh, ya, cabangnya menjulang ke langit. Di mana kita? Kalau kita tidak menjadi pohon yang baik dan akar yang teguh, maka nombor 1, ya, agenda nombor 1 tidak akan berlaku, ya. Kerana kita tidak menjadi pohon yang baiklah, maka berlakunya kemiskinan. Mengapa berlaku kemiskinan? Kerana ada negara yang tidak mampu untuk memberikan makanan kepada rakyatnya kerana kekurangan bahan makanan. Dan kaitkan pula dengan perkara agenda nombor 17, ya, Life Below Water. Dalam surah Ibrahim ayat ke-32, ya, tentang nikmat Allah, ya, bagaimana Allah telah menundukkan hujan, ya, agar hujan ini menjadi tempat untuk ada air di dunia ini, dan air ini telah boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Dan nombor 15 lah, bukan nombor 14. Nombor 14 ni nanti dia berkait balik semula, ya. Kalau di atas bumi, ya, turunnya hujan dan boleh menumbuhkan pokok-pokok, ya. So kalau kita lihat kehidupan di atas bumi ini, sebenarnya Allah telah terangkan di dalam surah Ibrahim ayat ke-32 ini, ya. Turunnya hujan, ada air, dan adalah tumbuh buah-buahan, pokok-pokok buahan yang boleh kita petik. Dan kita boleh, Tuhan telah tundukkan bahtera agar kita boleh berlayar di atas air, ya, nombor 14. Dan tundukkan sungai-sungai dan juga matahari, bulan dan planet, ya. Jadi nombor 13, ya. Semuanya berkait, ya. Tidak ada tidak. Dalam satu ayat ini kita telah sebenarnya merangkumi ada 3 atau 4 agenda yang kita boleh kaitkan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, inilah usaha kita sebagai seorang pustakawan. Kita perlu memimpin, ya, memimpin masyarakat kita, memimpin diri kita agar kita lebih pandai. Dengan lebih lagi kepandaian ini, kita boleh memberikan kepada masyarakat niat ataupun sikap yang baik terhadap masyarakat, ya. Jadi seterusnya ialah tentang kaitannya, ya, IKAN dengan Bloom's Taxonomy. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama apabila kita lihat kepada Bloom's Taxonomy ini ialah tentang remember, ingat, ya. Ingatkah kita apabila kita lupa untuk mengintai tadi, maka kita tidak mampu untuk create, ya, yang terakhir itu. Maksudnya kalau kita tidak ingat bagaimana kita nak merujuk kepada bahan yang baik, maka kita tidak akan dapat untuk memahaminya. Bila kita tidak dapat faham, kita tidak dapat untuk apply, ya, tidak dapat menggunakannya. Dan bila kita tidak dapat menggunakannya, kita tidak dapat menganalisa dengan baik, ya. Bila tidak dapat menganalisa dengan baik, maka kita tidak boleh, ya, tidak mampu untuk evaluate ataupun menilai, ya, justify, ya. Dan yang terakhir, kalau keseluruhan perkara tadi kita tidak mampu buat, mana mungkin kita boleh create satu lagi buku yang lebih kurang begini? Tentunya tidak, ya. Jadi sepatutnya, ya, kita sentiasa lihat, apabila kita melihat kepada konsep IKAN, ya, sebenarnya dia juga berkait dengan Bloom Taxonomy. Itulah, ya, saya cubalah kaitkan, ya, IKAN itu dengan Bloom Taxonomy. Seterusnya ialah tentang
apakah yang boleh kita buat? Ini cadangan lah. Banyak kita boleh buat. Ya, saya ingat kalau di dalam Google, kalau kita pergi Google and search engine, kita pun boleh lihat rakan-rakan kita di universiti awam ya telah melaksanakan berbagai-bagai kaedah untuk mendekati pengguna ya. Baca 10 minit, baca 20 minit dan sebagainya ya. Dan kita cuba bandingkan dengan visi kita membaca di Malaysia tu dengan dunia ya. Di mana kita? Mungkin kita telah melaksanakan 10% daripada apa yang telah dunia lakukan. Mungkin kita belum lagi, tapi teruskanlah ya, teruskanlah membuat tindakan-tindakan dan aktiviti-aktiviti yang membantu untuk membaca. Dan apakah itu kesan yang sebenarnya kepada masyarakat ya? Tunjukkanlah bahawa pustakawan berperanan besar untuk membantu masyarakat membaca dan berilmu. Transform librarian, transform library, transform society. Ya, jadi ketiga-tiga ini perlu ada. Dan kalau tidak, tentulah saya tidak menggunakan perkataan intai-intai tadi, kerana kalau kita hanya intai-intai saja untuk mengintai orang untuk berbuat keburukan, maka tentunya perkataan intai itu tak saya gunakan ya. Tetapi intai di sini adalah bermaksud bahawa intailah dengan niat yang baik untuk meningkatkan, mengoptimalkan peranan kita sebagai seorang pustakawan agar membantu masyarakat pandai, lebih pandai ya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana meminjamkan telinga, dan saya mohon maaf di atas segala kesilapan yang saya ucapkan. Kalau tidak benar itu kelemahan saya mohon maaf. Kalau yang baik-baik itu mungkin daripada rakan-rakan lain-lain dan apa ni yang saya rujuk ya. Saya sebenarnya banyak merujuk kepada bahan-bahan yang telah ditulis oleh rakan-rakan yang lain. Jadi saya ucapkan dengan sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.